Apa khabar semua pendengar-pendengar? Selamat datang kepada podcast kami, Podcast Parti Muda yang dinamakan Apa Kata Muda. Bersama saya hari ini ialah dua host baru, iaitu Fikri Musa dan juga Evie Valerie. So Fikri, cuba introducekan yourself first. Okay, so aku daripada Muda Johor sebagai setiausaha Jawatankuasa Eksekutif lah untuk negeri Johor. Okay, Amboi Kira orang setiausaha. kanan lah, orang kanan lah. Oh, tinggi tu. Aku tak tahu pula tinggi tu jawatan kau. Okay, Evie, sila introduce yourself. Hai, nama saya Evie, ahli jawatankuasa untuk Muda Selangor. Evie tak ada title, kau ada title. Kita biasa-biasa je. Yang lain semua orang tanya, aku kena jawab. Bahaya kalau tak jawab. Okay. So saya kenalkan sedikit podcast ni. Ini adalah podcast daripada Info Parti Muda yang kita akan postkan dekat YouTube, dan kita akan buat podcast ni maybe for now ialah 2 kali seminggu. So korang nantikanlah episod-episod yang akan datang, dan episod-episod yang lepas baru satu episod je pun. So kalau korang nak tengok episod yang lepas ni, ada the pilot episode yang semua ada kat dalam YouTube channel kami. Okay, so sila like dan subscribe untuk melihat lagi kita orang punya podcast, dan juga benda-benda lain juga yang kita akan postkan dekat dalam kita orang punya YouTube channel Parti Muda. Okay guys, so before kita panggil guest, korang ada chance untuk tengok cerita-cerita terbaru tak untuk hari ni? Cerita terbaru kalau masuk kau in politik wise ke just anything lah related to anything. Aku nak pull guys punya attention kepada satu story. Apa dia tu? Iaitu seorang cikgu daripada Shah Alam yang bernama Harinder Sekon. Okay. Dia hari ni telah memecah rekod melompat paling tinggi menggunakan satu kaki. Kau bayangkan, Fikri, kau boleh buat tak Fikri satu kaki? Aku dah lama tak melompat, jujur aku cakap. Last aku melompat, aku rasa aku tak kenal pun lagi. Aku mengenal TikTok lagi pun sebenarnya. Lama. Bila last kali kau lompat? Zaman sekolah lah sebenarnya, jujur aku cakap. Masuk U tu aku terus pasif lah. Memang aku macam parsi kurang. Dah bergolek tak berjalan apa. Okay, so Evie, what do you think? You boleh lompat lagi tak satu kaki? Boleh. Kalau lompat parti boleh. Jangan Evie. Ni parti muda guys. Itu Evie guys Parti muda tak ada lompat-lompat ni. Lompat-lompat. Tapi aku curious macam mana dia boleh lompat satu kaki? Maksudnya ada orang ada rekod lah sebelum ni yang orang pernah buat benda tu. Yes. So kira dia akan macam bagi bar kat atas tu. So dia ada macam dia kena lompat tapi satu kaki je. Susah. Berapa meter? Berapa tinggi? Bukan berapa tinggi. Berapa rekod dia tu? New rekod dia tu? Tak check pula, tapi aku rasa itu impressive lah. Jadi kalau Cikgu Harinder happen to watch our podcast, so we congratulate you Cikgu ya. Guys, congratulate Cikgu. Okay guys, aku nak move on daripada kita punya topik ni sebelum aku cakap benda-benda merapu pula. So hari ni kita ada tetamu khas daripada Johor. Actually kita semua jauh-jauh. Fikri pun dekat Johor, Evie kat Selangor. Dan kita punya producer yang korang tak akan nampak, Warrens berada di Sabah. Jadi taping ni berada di Sabah. Ni satu Malaysia punya show ni. Tapi kita punya tetamu hari ni ialah Mama Azrul, iaitu pengurusi Johor Muda. Ya, selamat datang Mama Azrul. Terima kasih. Ya, dia dah masuk. Welcome Mama Azrul. Khabar semua. Nampak Fikri takut. Nampak Fikri takut. Tadi kata nak silent. Buat spoil kantai awal-awal. Okay Azrul, selamat datang kepada podcast Apa Kata Muda. So boleh memperkenalkan diri dulu. Okay, nama aku Muhammad Azrul bin Abdul Rahani dan aku berumur, nak kena beritahu umur ke? Boleh lah Azrul. Baru so menyambut hari ni aku 40 tahun 2 hari lah. Okay. Dan aku dibesarkan di Johor, mengajar di Melaka. Sudah pasal aku dah sekarang ni aku mengusahakan sikit gerai makan lah. Okay. Untuk menyara hidup aku. Okay, so selama ni before this Azrul ada
memang solely on business ke Azul ada macam banyak per apa orang kata tu? Kerjaan, is it you want to say a career before? Bukan career before. Aku nak kata banyak experience dalam bidang politik. Aku lebih pada aktivis Oh. dalam politik lah. Tapi aku tak ada masuk mana-mana parti politik lah sebelum ni. Tapi aku banyak bekerja dengan parti-parti politik sebelum ni lah. Seperti DAP dan PKR lah. Okey. Bekerja macam mana tu? Dari segi macam mana? Aku pernah jadi PA kepada Adun Bentayan di Muar Johor. Dan untuk PKR aku cuma bantu lah. Kalau ada apa-apa program, dulu kan kita ada banyak macam-macam. Boleh kata hari-hari kita ada kita ada ceramah umum. So banyakkannya kerja-kerja aku adalah aku mengasut rakyat untuk datang ke ceramah-ceramah umum PAS ke DAP ke PKR ke. Itu kerja-kerja aku lah. Menghasut lah. Baik penggunaan kata tu. Itu dah dulu kerja aku mengasut orang je kan. Daripada aku cakap kampung aku ramai orang tak suka, budak-budak tak suka aku sebab aku seorang di Pembangkang dulu kan. Dan akhirnya dia berubah 100% lah apabila akhirnya ramai juga yang membetulkan apa yang selama ni aku buat lah kan. Daripada aku seorang-seorang aku pergi demonstrasi kan, aku ditangkap ramai yang kawan-kawan yang tidak bersetuju lah dengan apa yang aku buat. Seperti aku menyusahkan diri aku kan, kenapa aku mesti kena lawan kerajaan. Aku rasa dalam part tu aku boleh relate dengan kau lah sebab masa aku dekat sini pun masa mula-mula yang orang yang mula-mula cakap pasal politik dan antara kalangan kawan-kawan apa semua kan. Macam aku start cakap pasal politik apa semua, aku start cakap pasal sokong perbankan, kena diatur ke UMNO apa semua. Tapi time tu orang semua macam cakap kat aku yang macam apa masalah kau apa semua, kalau kena kutuk. Bila aku start cakap pasal politik kena kutuk, orang tak nak lepak aku apa semua kan. Tapi aku teruskanlah sebab aku tahu, bukan aku nak kata aku stubborn ataupun degil, tapi aku tahu macam dalam hati aku tu aku ada kebenaran yang aku pegang lah. Betul. Jadi macam mana kalau Azul pun pernah melalui benda sama. So apa yang buat Azul terus continue that satu isu ataupun satu pegangan yang Azul kata aku tak boleh nak lepaskan benda ni? Aku percaya pada prinsip aku lah. Dan bagi aku, lagi benda tu tak betul, aku kena perbetulkan. Dan kalau kena perlu lawan, aku kena lawan. Sebab aku memikirkan apabila aku melihat orang di sekeliling aku, masyarakat di sekeliling aku, dan aku rasa benda tu tak betul. Apabila benda tu tak betul, aku kena perbetulkan benda tu. Dan aku berminat untuk bantu rakyat tu lebih lah daripada aku. Kalau aku nak memegang satu kuasa ataupun pangkat tu, aku rasa aku dah lama lah aku join parti-parti politik yang dah offer aku sebelum-sebelum ni kan. Tapi aku tak boleh masuk lah dalam parti sehinggalah aku tertarik untuk join Muda. Azrul sendiri pun dia bekerja sendiri kan. Macam mungkin lah tak ada effect sebenarnya saat bisnes Azrul sendiri. Maksudnya cara kerja orang datang ke tak untuk bisnes tu. Sebab selalunya politik ni dia akan berkait rapat dengan poket kita lah if you sendiri buat bisnes. Boleh share sikit lah benda tu? Aku tak kata aku start join politik ni dengan aktivis ni daripada aku kerja sendiri. Aku pernah bekerja dengan company-company lain lah. Dan dia memang efek lah pada kau punya attitude, kau punya kerja, dengan kewangan. Dan akhirnya aku terpaksa berhenti dan aku banyak buat kerja. Dari situ lah bermulanya aku start kerja sendiri.
dan aku menggunakan kemahiran aku yang aku boleh masak untuk aku ambil order daripada orang kan. Company order untuk buat buffet ke apa ke. Kalau aku mengharapkan aku kerja tetap, aku rasa aku tak boleh sebab dalam aktivis ni aku pernah satu ketika aku akan sarapan di negeri Johor dan aku makan tengah hari di Pahang dan aku makan malam di Terengganu dan esok breakfast aku akan berada di Melaka. Jadi aku tak duduk setempat. Dan kalau kau tanya aku apa aku punya kerja pendapatan aku masa tu adalah aku menjual buku daripada aku punya NGO aku yang keluarkan, dan daripada hasil buku tu bolehlah menampung untuk kami bergerak dan terus bergerak lah. Tapi memang tak kaya lah, memang tak senang lah. Sebab aku tapi untuk family aku sangat-sangat berterima kasih pada bini aku lah kerana dia sangat-sangat memahami aku. Sebab dia efek sampai ke dia lah, bukan setakat aku je lah. Sampai sebab bini aku ni bekerja dengan sektor kerajaan lah. Dia badan berkanun dan benda tu efek sampai dia. Maksudnya sampai dia disoal siasat oleh dia punya majikan. Lepas tu dia ditahan untuk kenaikan pangkat semata-mata kerana aku ni bergiat aktif dengan pembangkang lah. Okay, Azrul, nak tanya, Yes. selama Azrul join aktivis semua NGO tu kan, apa pengalaman yang paling pahit yang pernah Azrul lalui? Kalau pahit tu, kena tangkap tu pada awalnya pahit lah. Bersih 1 lepas, bersih 2 sangkut, bersih 3 sangkut. Dan bezanya bersih 2 dan bersih 3 adalah bersih 2 apabila ditangkap sampai di balai polis, selepas kita disoal siasat semua, kita dibagi makan. Tapi masa bersih 3 sangat-sangat mencabarlah. Sementara apabila ditangkap tu, dikumpulkan di dataran Merdeka tu, kita dah lunyai lah, kena belasah dengan polis, FRU semua kan. Dan apabila kita sampai di balai polis tu, mengambil masa yang lama lah untuk dia cek seorang-seorang. Untuk siasat semua memang tak ada layanan yang baik lah. Dan dia sangat-sangat menyakitkan lah sebab sambil tu kita nak tunggu doktor cek kita tu makan masa yang lama lah. Dan yang dia tak tahulah dia ni namanya pahit ke manis ke, ada satu demonstrasi yang aku pergi iaitu Black 404 yang berhimpun di hadapan parlimen. Masa tu ahli parlimen baru akan diangkat sumpah esoknya. So plannya pada masa tu adalah berkampung dan tidur di padang merbuk di bawah parlimen, bangunan parlimen tu lah. Dan pada masa itu isteri aku call yang mengatakan dia nak bersalin. Bini aku call masa nak bersalin tu lebih kurang pukul 10 pagi lah. Dan tapi dia kata dia boleh bertahan lagi lah. Walaupun dia ada kawan-kawan yang standby lah untuk hantar rumah aku. Tapi dia masih mengharapkan untuk aku balik lah. Dan petang perhimpunan tu bila dah sampai depan parlimen tu dalam pukul 6 lebih tu akhirnya aku ambil keputusan untuk aku balik lah. Dan aku berterima kasih kepada kawan-kawan yang sudi menghantar aku ke Batu Pahat untuk aku bawa isteri aku ke hospital lah. Memang ngam-ngam aku sampai, bini aku dah tunggu depan pintu rumah, kereta dah terbuka, aku tinggal masuk kereta, dia masuk kereta dan pergi ke hospital dan anak aku terus dilahirkan. Cuma aku tak letak lah nama anak aku tu Black 404 lah. Okay, Azrul, dengar cerita paling jauh Azrul pernah pergi join NGO aktivis ni dekat Sarawak, betul? Betul. Jadi boleh share sikit experience dekat sana ke? Okay,
kami dijemput ke Miri tu berkenaan dengan kerajaan Sarawak akan buat satu lagi dam untuk seperti di Bakun lah, empangan lah di Bakun, dan dia akan mengepung 5 gunung di kawasan Bakun tu untuk diorang tadah air. So apabila benda tu berlaku, akan ada 11 rumah panjang yang akan tenggelam lah. Jadi orang kampung di situ mengambil pendirian untuk membuat blokade menghalang daripada mereka-mereka yang nak membersihkan hutan tu untuk masuk lah. So kami dijemput untuk ke sana dan kami berada di sana lebih kurang 5 hari lah. So perjalanan daripada Miri ke Baram tu pun melalui Jalan Balak tu pun satu pengalaman yang aku rasa sangat ngeri lah. Sebab kita biasa Jalan Balak tu kan, dan aku rasa aku mabuk dan aku hilang mabuk hampir 10 kali lah. Tak sampai-sampai juga. Dia ambil masa lebih kurang pukul 10 pagi tu aku masuk melalui Jalan Balak dan aku sampai dalam pukul 6 petang lah. Ui, lama tu. So memang lama untuk sampai ke dalam tu lah. Rengkot. Dia ada satu... Continue, sorry. Jap. Yang orang Sarawak pun tak pernah pergi sana. dia ada dua jenis pengangkutan lah. Kita naik 4-wheel drive untuk masuk ke sana, ataupun kita naik kapal terbang mini tu yang boleh naik dalam 6 orang kan. Tapi kos dia tinggi lah, so kita naik 4-wheel drive lah. So dah ambil masa 8 jam untuk sampai ke dalam Baram tu lah. Baram tu dia ada lebih kurang 11 rumah panjang, dan dia ada di tengah-tengah tu dia ada gereja, ada sekolah, maksudnya dia macam pekan kecil lah. Dan di sekeliling dia tu ada 11 rumah panjang. So aku duduk sana lebih kurang 5 hari lah untuk tengok apa aktiviti dia, dan masa tu kita diberi tanggungjawab untuk beritahu kepada orang kampung hak kita dengan polis lah. Sebab masa tu tangkapan memang sangat-sangat kerap daripada pihak polis. Mana-mana orang kampung yang menghalang kerja-kerja pembersihan hutan tu, mereka akan ditangkap. So kita datang dan kita ceritakan apa hak mereka dengan polis, supaya mereka tidak berapa takut lah bila berhadapan dengan anggota beruniform. Dan banyak juga NGO daripada luar negara yang datang daripada alam sekitar, haiwan, sungai, NGO sungai pun ada. So memang ramai yang kita duduk di sana selama seminggu lah. Itu rasanya memang sangat-sangat pengalaman yang baik lah, dan kita tak pernah merasa duduk rumah panjang. Kita duduk rumah panjang, dan cabarannya adalah kerana aku adalah Muslim, dari segi makanan tu lah. Maksudnya kita terpaksa kena buat dapur sendiri, kita kena masak sendiri kan. Diorang bagilah ayam yang masih hidup, so kita kena sembelih sendiri. Itu cabaran, dan aku rasa pengalaman tu memang seronok lah. Buat dapur sendiri tu memang dapur kayu ke apa? Dapur kayu. Dia bagi kita ruang tu, dan ada dapur lah, tapi kita kena masak sendirilah kan. Azrul, kita rumah kita keep track ke belakang sikit boleh? Sebab tadi ada boleh. Yang bagi aku agak intriguing lah. Since your wife, you said dia pekerja government lah kan, bekerja dengan sektor kerajaan lah. So dia sendiri yang kena dihalang naikkan pangkat apa semua. So you yakin lah as a husband sendiri yang itu adalah satu bentuk intimidasi daripada kerajaan pada kau sendiri lah bergerak aktif. Dan dia diberitahu dengan secara terus terang lah, kenapa suami anda kuat sangat melawan kan, kenapa, dan mereka tidak bersetujulah dengan apa yang aku buat. So itu mengakibatkan, dan dia menganggap isteri aku samalah macam aku kan, tidak bersetuju dengan kerajaan lah. So untuk kenaikan dia tu, dia tak ada apa-apa kenaikan sehingga jatuhnya kerajaan lama berganti dengan PH, dan akhirnya dia normal balik lah. Dia mengambil masa dalam 6-7 tahun jugalah. Lama sebenarnya. Lama. Sebab lama. Yes.
Sampai tahu akhirnya bini aku terpaksa tidak aktif dalam media sosial. Dan sampai sekarang bini aku tak ada Facebook, dia tak ada Twitter dan tak ada IG. Sebab dari situ sebenarnya mereka mengesan pasangan kita ataupun aktiviti-aktiviti yang macam itulah. Sebab mungkinlah kau pun kenal aku sendiri pun sedikit, aku pun biasa berada di institusi itu sendiri. So how to say this, but it was shocking, but tak macam benda tu tak pelik lah. Macam dia terlampau dikontrol sangat sendiri sampai tahap macam by right sepatutnya tak ada kena-mengena pun dengan isteri. This is your work, so particularly speaking. So apa advice kau sebenarnya? Macam orang yang mungkin ada lebih kurang macam kau yang bekerja, ada yang salah satu partner atau mereka sendiri yang bekerja dalam kerajaan yang berminat untuk join parti politik, lebih lagi parti pembangkang macam kita ni sebenarnya. Kalau kita terlibat dengan parti politik ni, aku rasa dia kurang lah. Tapi apabila pasangan kita ni adalah seorang aktivis yang menyokong pembangkang tu, aku rasa di situ dia ada sikit masalah. Sebab kau akan buat sesuatu yang kehadapan lah. Kau akan berada di barisan hadapan. So apa-apa kau yang akan ditangkap dan kau akan disoal. Dan di waktu itu sampaikan tahap aku sampai rumah pun SB akan call aku kan. Oi, baru sampai rumah ke? Maksudnya aku diawasi 24 jam. Kan? Masa tu selepas perhimpunan bersih yang aku ditangkap lah. So maklumat aku komplit lah. Dan sehingga kan mereka kalau ada apa-apa demonstrasi di KL pun, aku antara orang terawal yang dia akan call. Johor berapa ramai akan pergi. So demonstrasi ni macam mana? Dia akan bertanya-tanya benda-benda macam itulah. Dan yang terbaru, yes. SB call Azrul. Dia memang boleh buat macam tu ke untuk tahu demonstration apa semua? Yes. Tak sure actually Untuk mendapat maklumat. Oh, hanya tanya dia tak apa. Sebab rasa lagi benda tu tak berlaku, tak ada benda pun yang dia nak siasat sebenarnya, unless dia just Tak, I mean korang tak rasa macam dia orang tengah macam kacau kita punya privacy? Betul? Itulah, kalau kau terlalu aktif menentang tu, kau memang takkan ada privacy lah. Dia akan tahu kau punya kehidupan seharian kau. Kan, kau keluar pergi mana, dengan siapa kau akan berjumpa. Maksudnya maklumat-maklumat tu dia orang sentiasa nak. Sebab dia akan menganggap engkau adalah orang-orang yang akan memulakan sesuatu yang untuk mencetuskan satu ketidakamanan pada negara. So engkau akan diawasi lah. Yes. Ketidakamanan lah. Mengganggu sebenarnya kan. Yes. Itulah antara benda-benda yang selalu ada apabila aku ditahan lah kan. Aku akan melihat benda tu pada diorang punya list tu, aku mengganggu keamanan negara lah. Tapi jadi macam mana dah lepas kau. Tapi tak, aku nak tanya soalan yang kena. Tapi dalam pengalaman Azrul lah, kau rasa yang polis-polis ni macam takkan dia orang macam kalau macam awal-awal tu maybe tak ada lagi lah, tapi sekarang bila zaman sekarang, bila dah banyak orang menentang, banyak orang dah menunjukkan semua kesalahan-kesalahan kerjaan, takkan dia orang tak fikir macam aku buat benda betul ke tak ni? Macam pengalaman Azrul lah, mungkin adakah dia orang ikut arahan je ke, ataupun memang dia orang macam tu, memang dia orang macam kau ni kacau lah apa semua? Kau akan berjumpa ramai anggota-anggota beruniform ni yang sebenarnya menyokong kau dalam diam. Tapi mereka terpaksa berbuat sesuatu kerana atas tugasan, kerana ikrar dan sumpah mereka lah, dengan baju yang mereka pakai, dengan jawatan yang mereka pegang. Jadi kat situ pada mulanya kau akan rasa kau tidak selesa dengan mereka. Tapi apabila asyik kau saja yang kena, kau akan lali lah. Sampai tahap aku pernah
aku dan The Gang pernah satu, biasanya apabila dulu ceramah-ceramah umum ni, ceramah di yang orang datang berkumpul dengan ceramah ni kan. Polis SB ni dia akan letak kamera untuk dirakam segala isi ceramah tu lah. Dan pada masa tu berlaku kekecohan apabila kawan-kawan UMNO ni datang mengganggu ceramah tersebut. Dan apa yang aku buat adalah aku curi kamera SB tu. Sebab dia tengah huru-hara duk mempertahankan orang UMNO ni jangan serang kita. So dia terabailah dia punya video kamera dia tu kan. So aku sebagai rakyat yang prihatin, aku ambil lah dia punya. Tolong rakam lah yang aku punya kamera. Tolong rakam. Aku ambil dia punya kamera dan aku simpan. Dan akhirnya ketua aku bawa sampai ke KL. Dan kita yang kau polis, kalau kau nak kamera ni, datanglah ambil kat gitu kan. Dan akhirnya mereka merayu lah. Tapi kesian jugalah pada SB tu sebab dia mungkin budak yang baru keluar, baru pegang jawatan kan. So dia tak biasa dengan benda-benda tu. Patutnya dia tak boleh melepaskan apa-apa barang yang ada pada dia lah kan. Itu okey lah video kamera macam kalau macam pistol ke apa kan. Maksudnya benda tu sepatutnya mereka tak boleh. Diorang kena jagalah 24 jam. Diorang punya aset kan. Tapi aku curi lah. Kalau you berani tak nak curi barang polis? Tak berani. Curi hati je lah. Amboi. Amboi. Curi hati je I berani. Bahaya betul. Yang kali kita pergi demonstrasi, kita letak video depan. Tengok polis berani tapi berani betul tembak. tau. Untuk pertama kali aku join demonstrasi ni yang berhadapan dengan FRU tu kan. Pada awalnya aku merasakan memang sangat takut. Apabila kau berada di hadapan, benda tu berlaku di depan Pudu. Dan ada banyak gambar kat internet semua di kalangan ramai-ramai tu yang waktu hujan tu akulah yang ada di situ dan di hadapan kau adalah FRU yang dengan shield dia, dengan cotanya, dengan gas pemberi mata dia kan. So untuk pertama kali kau berhadapan dengan situasi tu memang kau sangat-sangat takut. Kau teringat mak bapak kau teringat bini kau kan, macam kau rasa kau nak pergi perang kan. Dan dia yang paling aku rasa mendebarkan tu adalah apabila dia bunyikan loceng di atas lori dia tu kan. Fair warning so itu dulu adalah loceng amaran tu kan. So selepas kali ketiga loceng tu berbunyi, kita tak bergerak. Akhirnya mereka melepaskan gas pemedih mata lah. Dan gas pemedih mata tu sangat-sangat buatkan kau tak boleh bernafas dan mata hidung kau akan berair lah. Dan kau akan langgar je siapa-siapa dan memang sangat-sangat sedih lah masa tu sebab kau akan budak-budak, makcik-makcik yang ada di situ kan, perempuan. Mereka akan saling berlanggar lah sebab memang kau tak boleh nampak lah dengan kau tak boleh bernafas. Dia sangat-sangat pedih lah. Dan lepas tu kau ditembak pula dengan air kimia tu, air yang disedut daripada Sungai Kelang tu dah cukup kotor dah kan. Dicampur pula dengan kimia tu yang buatkan badan kau akan rasa gatal-gatal. Dan baju kau tu kalau warna putih dia akan jadi warna kuning. Dan kalau kau basuh baju tu, kau keringkan, kau sidai kering, baju tu dia rapuh macam kertas. Jadi boleh tahulah macam mana dia punya gatalnya badan kau tu. Sebab itu demonstrasi dulu memang selalu budak-budak akan diingatkan untuk bawa garam, air mineral dan juga tuala kecil lah. Tuala kecil tu kau basahkan dan kau sekup hidung dan mata kau, hidung dan mulut kau untuk mengelak kau menghidu tear gas tu lah. Dan garam tu apabila kau nak menghilangkan pedih di mata, kau kena letak di tapak tangan dan kau jilat lah. So dia akan neutralkan balik badan kau. So itu tips lah. Kalau lepas ni kita ada demo tu, garam, air mineral dengan tuala tu jangan lupa bawa lah Bol. Aku nak yang siapa jawatan panjang-panjang nama dia tu dekat depan lah.
Dan cota FRU tu memang sangat-sangat menyakitkan lah. Itu aku rasa masa bersih 2, yang mana masa tu berhadapan di Masjid Negara lah. Dan apabila gas pembedah mata tu ditembak, aku panjat lah. Tembok Masjid Negara tu tinggi, tapi bila kita cemas tu dia sampai. Jangan kata nak lompat kaki sebelah aja. Kau akan memecah rekod, bermacam-macam jenis rekod kau akan pecahkan. Tapi kalau kau kena gas pembedah mata tu. Aduh. Ha? Tapi Ha. tembok tu tinggi betul actually. Dan waktu aku tengah panjat tu lah, belakang aku dilibas dengan cota FRU tu lah. Yang buat akhirnya kau akan jatuh. Dan masa tu lah aku ditangkap kan. Okay. Azrul, Yes. nak tanya, apa Azrul punya vision dalam politik Malaysia ni? Oh, aku memang tak ada cita-cita untuk menjadi wakil rakyat ataupun yang berhormat lah. Itu bukan point untuk aku join politik. Tapi aku suka dengan kerja-kerja khidmat masyarakat dan menyuarakan apa yang aku rasa sepatutnya rakyat dapat tapi mereka tidak diberi. Dan itu adalah vision aku untuk menyampaikan apa yang isi hati rakyat kepada pimpinan, pada pemimpin, pada mereka-mereka yang diamanahkan untuk memegang tampuk kerajaan. Dan apabila Pakatan Harapan itu menang pun, aku tidak berada di dalam barisan pimpinan kerajaan. Tapi aku masih lagi dengan NGO dan aktivis, yang mana aku menyuarakan juga apa yang tidak betul dalam Pakatan Harapan tu. Jadi aku tak menyatakan apabila Pakatan Harapan tu menang dan aku diam dan tidak berbuat apa-apalah. So aku masih meneruskan dengan teguran, meneruskan dengan kempen kesedaran dan aku nak turunkanlah, maksudnya pada kawan-kawan aku yang muda-muda, orang-orang yang selalu bersama aku, untuk mereka jangan takut untuk bersuara dan menyampaikan hak kita lah. Itu adalah satu yang paling penting lah. So sekarang ni Azrul kiranya hanya untuk memastikan rakyat dan kebenaran tu sentiasa di jalan di tempat yang betul lah. Jalan yang tegak lah maksudnya. Jadi alang-alang kan kita dah tanya dekat sini, Azrul nampak tak pada orang muda macam Azrul ni pun Azrul mula daripada zaman muda lagi. Sekarang pun masih muda, remaja purba lah kan kiranya. So sekarang betul. Jadi sekarang ni nak tahu Azrul nampak pada anak-anak muda sekarang, milenial ni, yang budak-budak yang baru nak up daripada umur belasan tahun sekarang ni, ada ke tak semangat yang sama macam Azrul dulu? Benda tu penting. Zaman mungkin dah berubah lah. Cuma mungkin sekarang ni cara anak-anak muda sekarang ni meluahkan sesuatu tu berlainan lah dengan zaman aku dahulu. Dan sekarang ni teknologi ni dah cukup canggih. Okay, untuk cerita pasal teknologi ni, aku minta kawan-kawan semua kan, adik-adik, budak-budak muda, remaja, untuk aku ceritakan sedikit kisah waktu reformasi lah. Zaman reformasi tu adalah zaman aku mahasiswa kan. Pada zaman tu 98-99 lah. Pada waktu tu adalah teknologi ni tidak begitu berkembang. Maksudnya kita nak mendapatkan maklumat politik ni melalui blog. Dan dia tak ada seperti Facebook semua kan, Twitter. Dan bagaimana pejuang-pejuang reformis dulu ni menyampaikan maklumat untuk menghimpunkan ribuan orang di Kuala Lumpur. Itu adalah satu benda yang sangat-sangat mustahil lah kalau kita sekarang memikirkan tanpa ada teknologi tu kan. Dan benda tu berlaku dengan hanya menggunakan secebis kertas saja kan. Secebis kertas yang disampaikan daripada orang ke orang, yang akhirnya ribuan orang, ratusan ribu aku rasa pun boleh di hadapan Masjid Negara waktu Anwar Ibrahim naik motor Vespa tu daripada dataran duk pergi ke Masjid Negara dan dia berucap di Masjid Negara tu kan. Apa yang aku nak cerita ni adalah bagaimana informasi itu disampaikan pada orang ke orang kan.
yang akhirnya dapat menghimpunkan satu jam lah. Waktu tu Malaysia Sukan Commonwealth kan. Tapi orang kampung di Kedah, orang kampung di Johor, orang kampung di Pahang, mereka sampai di Kuala Lumpur tu kan. Jadi kalau sekarang ni kita tak boleh nak menggunakan teknologi yang kita ada ni untuk kita sampaikan maklumat tu, bagi aku pelik lah kan. Sama ada kita nak atau tak nak je kan. Tapi sebenarnya waktu sekarang ni adalah lebih mudah untuk berita tu sampai, maklumat tu sampai, dan bagaimana kita untuk memperluaskan lagi kita punya kehebahan kita kan. Aku menjawab ke soalan tadi? Ada. Bagus. Aku dah terlupa pula soalan dia apa tadi. Jawab tak soalan kau? Jawab. Aku mengharapkan sedikit dapat sedikit lebih, which is bagus. Sangat bagus. Itu yang kita mahu. Mengampu nampak. Dia mengampu bos dia. Aduh, kantoi. Macam mana Azrul bergerak daripada aktivis kepada politik. Macam kat muda ni, macam aku tengok banyak orang yang daripada dalam muda ni memang daripada aktivis. So kenapa muda? Senang cerita lah. Kenapa join muda? Macam macam kalau aku cakap kenapa, bila orang tanya aku kenapa aku join muda, aku cakap sebab aku cakap masa lepas syaratan tu, aku cakap aku akan join yang mana bukan pakatan, yang mana bukan Perikatan Nasional. Time tu kita tak tahu lagi kan. Mana the next party baru aku akan join sebab aku make sure benda ni tak akan jadi lagi. So kenapa Azrul join muda? Aku join muda ni adalah sebab aku adalah orang yang suka sesuatu yang baru. Satu yang mencabarlah. Dan waktu ketika itu apabila pecahnya Pakatan Harapan tu dan berlakunya langkah Sheraton tu, sebenarnya aku di offer lah. Maksudnya side sebelah kerajaan baru dan yang kerajaan lama. Dua-dua ada parti yang mengoffer aku lah. Dan aku ada juga di offer dan dibawa berjumpa dengan orang-orang yang penting untuk di-offer dalam jawatan-jawatan kerajaan untuk bekerja lah. Cuma aku tak boleh bagi maklumat yang detail lah. Dan apa yang aku nak, dia boleh bertanya aku apa aku nak. Yang penting aku join mereka kan. Tapi aku lebih mengekalkan prinsip aku lah. Dan akhirnya aku dikenalkan dengan muda. Dan peringkat awalnya aku cuma join sebab aku berminat untuk sesuatu yang baru lah. Dan sesuatu yang mencabar. So aku kaji sikit muda punya prinsip dan apa yang dibawalah kan. Waktu tu aku pun tak berapa tahu yang presiden muda itu adalah Syed Saddiq. Dan dia adalah orang yang menaja muda lah kan. So aku kenal beberapa orang yang lain lah. Dan akhirnya aku berminat untuk aku join muda ni dan aku berharap muda ni akan bagi satu sinar yang baru dan dia boleh menjadi third force pada orang yang tak tahu nak pilih. Maksudnya aku pilih parti yang A ni pun macam tu, aku pilih side kanan pun macam tu, kiri pun macam tu. Sama, bagi mereka dah sama dah kan. Semua dah merasa untuk memerintah dan apabila mereka menjadi pemerintah, berlaku benda yang sama. Titirisan, korupsi, rasuah. Dan akhirnya mereka mendapat satu yang baru. Ada satu parti yang betul dilahirkan dengan tak ada membawa satu adat ataupun budaya daripada parti-parti lama. Dan mereka semua fresh, memang nak membawa satu perubahan pada Malaysia dan aku sambut challenge tu untuk aku bawa muda lebih-lebih lagi di Johor lah. Dan bagi aku Johor adalah satu negeri yang bagi aku sangat mencabar untuk aku kenalkan muda ni pada peringkat akar umbi lah. Sebab apa? Sebab Johor tu macam dah memang naturally barisan nasional ke UMNO ke, sebab tu ke Ya, ataupun UMNO dilahirkan di Istana Johor.
Kau kena faham tu. Nampak tak ada sekolah aku sejarah tu. So kat situlah kau dah boleh nampak dah kan. UMNO tu dilahirkan di dalam Istana Johor. Okey. So cabaran dia tu tinggilah. Jadi kira macam Azrul ada kerja yang agak susah agak lah nak pegang Johor ni. Macam kita orang Sangat-sangat mencabarlah bagi aku. sebab kita orang dekat Selangor ni, macam kita orang dekat Selangor ni macam kalau daripada segi ideologi apa semua, sebab kita memang cepat bukan progresif lah nak kata. Selangor ni macam okey kita boleh macam okey ni tak betul kita ubah kan. So Johor memang dia punya macam mana dia boleh orang Johor tu macam adakah sebab kenapa dia orang tak nak ubah yang takkan sebab UMNO bertapak kat Johor dia orang dah jadi orang Johor semua macam terpukau dengan UMNO kan. Dia menjadi parti keturunan dan aku sendiri adalah anak kepada ketua cawangan dan ketua bapa aku ni kira UMNO yang berpangkat lah. Lebih kurang macam aku jugalah kan. So dan dia mendapat banyak keistimewaan lah daripada apa yang dia buat dengan UMNO tu, sehingga dia dapat pergi haji, dia dapat pangkat daripada istana, dia dapat tanah kurnia. Jadi besarlah dia punya jawatan dia dalam UMNO tu. Tapi anak dia yang seorang ni dia lain sikit. Dia lain lah. Tapi alhamdulillah orang kat rumah dia harmoni lah. Cuma orang-orang di luar saja yang mencucuk-cucuk lah kan. Jadi bagi kami tak ada masalah lah. Kalau nak menyokong mana-mana tu tak ada masalah lah. Dan kena ingat Johor ni dia ada penduduk bandar dan juga peneroka. Peneroka ni adalah mereka-mereka yang tinggal di Felda. So ada tiga budaya yang berbeza dalam politik kan. Dan bagaimana aku dikejar dengan parang apabila aku masuk Felda kan, itu adalah perkara yang biasa aku lalui kan. Dan sangat-sangat mencabar untuk kau turun. Bagi aku kampung ni dia okey lagi lah. Tapi untuk Felda kau nak memperkenalkan satu parti yang orang kenal juga sebenarnya, tapi pun mencabar bagaimana untuk kau masuk dengan parti yang orang tak kenal. Dan mereka-mereka yang boleh kata 50 tahun ke atas di luar kawasan bandar, di Felda-Felda, mereka berdarah biru. Kalau kau torres tangan dia memang darah dia biru. Jadi untuk kau tukarkan dia balik color merah ataupun hitam, sangat-sangat mencabarlah kan. So kau kena Dan apa yang kita buat adalah kita tackle kepada mereka-mereka yang berumur yang muda lah, 40 tahun ke bawah ni, anak-anak peneroka generasi ketiga, generasi keempat dalam Felda, untuk kita bawa satu benda yang baru, view yang baru. Dan juga apa yang sedang aku buat adalah apa yang kita muda ni boleh beri satu yang baru dalam Felda kan. Okay. Apa yang baiknya benda tu untuk Felda kan. Jadi benda tu kita dah graf. Cuma kita akan berbincangkan dengan beberapa NGO yang aktif di Felda, yang diterajui oleh anak-anak Felda, seperti Anak lah. NGO Anak ni adalah NGO yang dinaungi oleh anak-anak peneroka Felda. So insya-Allah muda akan buat something yang baru untuk mereka-mereka di luar bandar dan juga di dalam Felda. Okay. Azrul nak tanya. Yes. Selama Azrul join muda ni kan, ada tak mendapat kecaman ataupun ada kekangan daripada orang terdekat, terutamanya extended family ke, relative ke? Ya, betul tak? Aku nak tanya tak sebab kau cakap bapak kau ketua cawangan apa semua kan. Dia bila kau join muda, takkan dia orang macam
biar je je kan. kan. Okey je kan. Okey. Kecaman yang pertama aku dapat apabila join muda ni adalah faktor usia lah. Itu memang Kau muda lagi Zul. Jangan macam ni. Kau muda lagi Zul. Remaja aku tu pun dikecam muda lagi, jangan risau. aku dikecam teruk pasal faktor kau jangan muda, kau dah tua. Macam itulah kan. Maksudnya itu adalah kecaman pertama lah yang aku dapat. Dari segi lain adalah tapi bagusnya adalah orang di sekeliling aku yang kenal aku dengan aktivis, dengan politik. Mereka menyokong. Sebenarnya aku tak dapat terima kecaman tapi aku disokong. Kerana aku memilih satu yang baru dan aku tidak memilih A atau aku tidak memilih B. Tapi aku memilih C yang berada di tengah dan aku berdiri sendiri. Maksudnya mereka tahu B ni punya parti macam mana, A punya parti maksudnya side kanan macam mana, side kiri macam mana. Dan aku tidak memilih kiri atau kanan, aku memilih tengah. Maksudnya aku berjalan sendiri. Jadi mereka beranggapan aku sangat-sangat baik untuk aku memilih sampaikan apabila kita buat program dan ada satu ketika tu ditegur oleh anti yang jual buah di kawasan aku lah kan. Dia sangat-sangat menyokong untuk aku join muda dan dia mengatakan yang jangan aku jadi macam parti sebelah kanan ni ataupun jangan aku jadi parti sebelah kiri. Dan sampai sekarang anti ni banyak membantu aku lah dalam muda dari segi sponsor baju. Fikri tahulah kan untuk kita dapatkan apa-apa kalau tak cukup untuk kita buat program ni anti ni bagi. Dan anti ni dia bukan anti lah, maksudnya dia bukan dalam golongan muda, dia adalah orang yang golongan 50 tapi rasanya dia kan. yes dan tapi dia sangat-sangat menyokong satu parti yang baru dan kita melaungkan satu yang barulah. Ramai sebenarnya orang di sekeliling kita yang sangat aku tak pernah lah aku menerima tanggapan yang tak berapa baik dalam muda kecuali mereka yang berada di dalam parti lah. Yang itu kita tak boleh nak petikaikan. Tapi mereka yang di atas pagar, mereka yang sebenarnya ramai yang orang dah meluat dengan parti yang maksudnya politik yang ada sekarang kat Malaysia kan. So mereka sangat dahagakan satu yang baru, satu yang beri nafas yang baru lah pada Malaysia. So kita kena mulakan daripada peringkat kaum B daripada sekarang lah. Dan kita kena buka seluar-luasnya pengetahuan mereka ni, orang kampung, orang bandar ni dengan muda tu lah. Dan itu cabaran tu yang aku sangat suka dan aku akan buat lah. Okay, boleh jawab? Ya, jawab. Of course. Kalau aku tak cakap apa tu maksud terjawab. Kalau aku macam tiba-tiba masuk tu macam benda yang nak. Kira macam tapas api tapi aku nak tahu satu benda je. Fikri ni okey kerja dekat Johor ni? Fikri ni adalah orang yang sangat-sangat takut dia buat salah, kata orang. Dan dia akan sentiasa kontak aku secara personal kan. Betul ke apa aku buat ni? Betul ke kan? Ada apa-apa ni kau tegur lah aku kan. Kalau aku buat salah ke apa kan. Dia sangat-sangat berhati-hati lah dalam buat sesuatu tu. So aku sangat bersyukur lah dapat selesa yang macam ni kan. Kau dengar tu apa? Dengar tu, nampak? Aku malas nak riak sebenarnya. Tak, Fikri ni dia dah bagi something ni. Dia bagi kau skrip ke? Nampak dia suka sangat ayat. Dia dah puji kau Fikri live. Terima kasih lah. Gitu. Aku takut kalau aku nak cerita yang dia buat salah, takut dia keluar nanti. Aku takut dia keluar nanti daripada podcast ni kan. So aku cerita yang baik je lah. I ada satu lagi soalan. Maybe last question kot. Yes. Okay, soalan ni tak ada kaitan dengan politik. Just nak tanya, apa hobi Azrul? Saya ni hobi Aku tahu jawapan. Sebenarnya aku memang suka. Aku tahu jawapan apa sebab itu dia masuk. Apa? Tapi tak payahlah jawab, bagilah orang tu. Okey, kau Azrul. Cerita. Aku tak tahu betul ke tak. Apa yang kau tahu aku punya suka. Kau nak aku bagi tahu ke?
Aku tahu dia main PUBG. Hari tu dia main PUBG, so dia ajak aku main PUBG lagi. Aku okey, macam dari segi yang macam tu Bol, aku kena campur dengan semua lapisan orang. Kan? Kalau aku nak ajak budak, biasanya budak-budak yang main game-game ni adalah budak-budak yang berumur 16 ke 18, 20 kan. So kalau aku nak diorang rapat dengan aku kena join, aku kena terjun dalam tu. So aku kena main game kan. Kalau aku nak budak-budak yang rempit untuk join aku kena juga merempit sama-sama kan. Tu aku, Adakah Azrul ada ni TikTok? aku rasa itu apa dia cakap, apa Azrul cakap kat wife dia kot. Ya, kenapa you main game ni? Ya, kalau I nak rapat-rapat, aku rasa jawapan dia dapat terpakai dah. Kau tahu PUBG ni bukan setakat aku main suka-suka, aku join tournament. Aku tahu. Aku bawa budak-budak join tournament sebab Mobile Legends, PUBG, sebab yelah untuk aku tackle budak-budak ni, so aku kena ada dalam tu lah. Sama jugalah dengan golongan tim-tim lain ni kan. Ya, the future lah kan. Okay, satu adalah aku ni adalah pemegang diploma teknologi animasi. Dan kalau kau nak tahu, aku adalah pelukis animasi sebelum ni. Wow. Kalau kau pernah tengok lukis, kau pernah tengok anak-anak sidik, kau pernah tengok Tahu. filem putih yang Suara Era Fazira dengan M. Nasir tu. Dan itu semua adalah hasil tangan aku lah. Dulu aku duduk di Ampang. Aku duduk di Taman Dagang. Kat mana studio aku tu berada di taman, sebelah Taman Dagang. Aku lupa lah taman tu. Dan dulu aku pelukis animasi lah. So kalau aku main game tu kau jangan pelik lah. Sebab aku budak-budak IT. Bukan yang kau cakap aku pasal yang tanya EV sebab dia pun main game kan. Okey. Yang kepala game pun korang dua. Aku tak main sebenarnya. So itu sikit lah background aku sebelum ni lah. Maksudnya sebelum aku kahwin lah, aku adalah pelukis animasi. Dan aku memegang diploma teknologi animasi lah. Okey. So kalau nak lukis gambar kau pun boleh Bol. Apa dia? Aku tak suka orang lukis gambar aku ni. Tapi kalau aku cubalah. Aku cuba terima. Okay Azrul, thanks for joining our session. Kita punya podcast session ni. Terima kasih juga jemput. Of course. Memang kita akan cuba introduce lagi orang-orang dalam muda. Sebab macam ni lah. Sebab macam antara tujuan podcast ni kan, banyak orang tengok muda macam dia tak nampak siapa lagi. So tujuan untuk podcast ni untuk kita keluarkan personality lain dalam muda kan. Bukan kita bukan ahli politik ke yang orang-orang biasa yang orang macam penggerak yang tak ada muka. Kita ni ada personality, setiap seorang ada personality, ada skill dia. Itu yang kita bawa ke dalam muda. Macam ada one time tu aku borak dengan orang PSM. Dia kata muda lagi banyak advantage dari PSM. Aku tanya kenapa? Sebab dia kata korang ada banyak fun. Cakap mana ada kita ada duit. Dia kata habis tu kan macam mana korang boleh buat semua benda-benda yang media apa semua. Cakap kat dia, it's not about money, it's about orang-orang kat dalam ni yang bergerak, the skill yang kita pakai. And this is the one of the tujuan podcast ni is to introduce kepada orang ramai aku rasa orang-orang yang aku jumpa kat muda ni semua yang terhebat-hebat yang contribute skill untuk parti ni. Macam Azrul, sebab tu kita orang interview Azrul. So that orang semua kenal kita ni bukan pakai duit ke apa, kita pakai skill, pakai usaha. Kan? Betul, Fikri tahulah macam mana aku jalankan Johor tu. Macam mana cari duit tu. Kan Fikri kan? Benda tu paling Okay, so sekejap. So aku nak ucapkan terima kasih kepada Azrul and also terima kasih kepada host kita yang dua yang first time join, Fikri dengan Evie. Sama-sama. Okay. So guys, pendengar-pendengar semua, ahli-ahli muda dan bukan ahli muda, mungkin ada setengah-setengah yang parti-parti lain UMNO tengah tengok kita orang buat apa semua kan. Halo. Terima kasih kerana mendengar.
sila tekan butang subscribe dan juga like, dan be on the lookout for our next episode of this podcast. Dan juga maybe ada episode lah. So kalau korang subscribe, korang dapat lah tahu apa-apa benda lagi yang kita buat dalam channel ni. Okay guys, thank you Azrul, Fikri, Evie. Okay, thank you juga. Terima kasih. Kami muda